Sebab itu dulu pokok banyak bergantung kepada musim baru dia berbuah. Contoh durian. Panas. Dia stres. Lepas panas dia berbunga dan berbuah. Tapi kita sekarang teknologi tak payah tunggu bila-bila. Ada panas ke, hujan ke, waktu apa, musim apa, tak kira sekarang. Agak-agak pokok tu dah cukup matang. Waktu berbuah dah sampai tapi dia tak mau buah. Kita gunakan teknik ini. Siramkan dekat batang dia. Batang dia dekat bawah. Dia akan stres. Panas. Bila panas protect dia. Dia keluarlah bunga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita ambil sedikit masa lagi berkenaan dengan satu rasa keraguan lah berkenaan dengan cara penggunaan baja dengan hormon ya. Ada pengguna yang agak dia kurang faham lah tentang kenapa ada hormon buah, kenapa ada baja buah, kenapa ada baja bunga. Ni tengok ya, ini hormon, ini baja buah, ini bunga. Memang bagi orang yang tak faham, sebab sama juga NPK. Kalau kita gunakan sama juga N, nitrogen, P, fosforus, K, kalium. Ini pun sama juga. Ini cuma ini bukan baja. Ini ialah hormon. Dia macam booster. Booster ini. Baik, saya terangkan satu dulu ya. Tentang ini dulu. Tentang hormon. Hormon ni kalau orang panggil itu ialah booster. Booster maknanya dia bukan baja. Dia cuma satu benda yang digunakan untuk memaksa, mencepatkan proses pengeluaran bunga oleh pokok yang sepatutnya berbunga tetapi tak berbunga. Khusus digunakan untuk buah, bukan bunga. Tapi dia bila buah, dia baru bunga dulu baru jadi buah. Tapi kita paksa dulu. Mana ada pokok terus tiba-tiba jadi buah. Kecuali pokok tin. Dia tak ada bunga, dia terus buah. Itu lain. Tapi ini pokok yang sepatutnya berusia tapi tak mau berbuah. Kita paksa dia dengan bantuan ini tambahan supaya pokok tu terasa dewasa dan akhirnya berbuah. Sebab tu kita guna ini banyak dinasihatkan untuk pokok melebihi 2 tahun. 2 tahun ke atas. Tapi kalau durian, sebenarnya 2 tahun pun tak boleh. 3 tahun pun tengok jenis pokok. Takut dia tak mampu keluar bunga juga tapi akhirnya dia mati pokoknya. Sebab dia belum masanya untuk berbunga dan berbuah, kita suruh dia berbuah. Saya ambil contoh ni ya. Contoh sekali saya cerita. Pokok, kita tanam pokok mangga contoh. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tak mau keluar bunga. Kenapa? Ataupun bunga cuma setangkai 2, dia tak rata. Mana dia kurang tekanan untuk dia membantu mengeluarkan bunga. Jadi kita bagi dia. Ini kan. Contoh ni macam inilah ya. Kita keluarga baru pindah balik ke kampung, duduk kampung. Kita beli TV, semua ada. Tapi gelombang untuk siaran TV tak cukup kuat. Jadi bila ada kita tengok siaran, kadang-kadang ada gambar, kadang-kadang bergerak-gerak pergi. Mana tak cukup siaran. Tak cukup kuat dia punya gelombang siaran. Jadi macam mana cara dia? Kita beli booster. Yang kita boleh tangkap, ada radar, masuk current, masuk booster. Booster tu akan tarik gelombang untuk pergi TV kita. Maka TV tu gambar menjadi jelas, terang ya. Kalau kita matikan je booster, TV tiba-tiba akan bergerak macam itulah ni ya. Pokok sepanjang keluar tapi tak keluar sebab tak ada bantuan. Kalau orang dulu gunakan macam-macam bagi streskan pokok. Ada yang ditakuk lah, ada yang dipaku lah, ada yang diasapkan lah, ada yang dibakar lah, ada macam-macam lah. Sebab itu dulu pokok banyak bergantung kepada musim baru dia berbuah. Contoh durian. Panas. Dia stres. Lepas panas dia berbunga dan berbuah. Tapi kita sekarang teknologi tak payah tunggu bila-bila. Ada panas ke, hujan ke, waktu apa, musim apa, tak kira sekarang. Agak-agak pokok tu dah cukup matang. Waktu berbuah dah sampai tapi dia tak mau buah. Kita gunakan teknik ini. Siramkan dekat batang dia. Batang dia dekat bawah. Dia akan stres. Panas. Bila panas protect dia. Dia keluarlah bunga. Inilah cara macam tu. Kalau orang macam mana? Dah 24 tahun, dah 25, 27 tahun. Tak mau kahwin-kahwin. Susah. Mandikan air bunga. Dah mula kahwin. Contohlah. Itulah anggap paling mudah. Faham ya? Ini bukan baja. Orang cakap baja hormon ada tak? Warna putih. Bukan baja. Ini hormon atau booster. Jelas ya?
buahnya sikit sesuai itu. Baik, pokok buah sikit. Saya nak tanya, jenis pokok apa? Kalau pokok rambutan, kalau pokok mangga, kalau pokok longan, buah sedikit, kita tanya berapa banyak dahannya. Sebab dia berbuah pada dahan hujung tu. Banyak cabang, banyak pucuk-pucuk. Kalau tiba-tiba ada katakan 30 pucuk dia, berbuah cuma 2 tangkai, boleh kena ini. Sebab dia ni buah jenis pokok tu buah pada pucuk. Sebab tu kena perunding banyakkan dahan pucuk-pucuk jauh rendang banyaklah buah. Tapi kalau tiga, dia keluar 3, tak bolehlah siram ni, nak keluar ikut mana? Banding dengan pokok yang berbuah pada batang ataupun dahan. Sikit kita boleh tambah sebab setiap dahan akan keluar macam cempedak, macam nangka. Kita boleh banyakkan sebab dia berbuah bukan pada pucuk. Walaupun punyanya satu, dia boleh berbuah pada dahan, pada batang. Macam 66, contoh 66 ya. Kenapa kita nak tanam 66 sampai 10 kaki ke atas tinggi? Ada tak tengok pokok 66 buah dia 10 kaki ke atas? Tak ada, di bawah je. Nah, tadi 4 kaki bawah je dia. Paling banyak dekat permukaan antara tanah dengan batang. Kita boleh pokok 66 sampai 10 kaki, 12 kaki, 20 kaki. Buat apa? Mai tebang lah 5 kaki dah sebab kita nak ambil buah dekat bawah je. Contoh dah kan, mudah je. Ini tadi penggunaan ini. Ada soalan. Kalau ada soalan, boleh soal. Sebelum kita bergerak. Pokok sedang berbuah, tapi buahnya sikit, boleh? Boleh. Pokok sedang berbuah, walaupun buah sikit, dia boleh. Sebab kita bila kita kena sukatan yang paling penting. Dia pokok sedang berbuah, tak banyak, kita boleh siram ini. Buahnya takkan berhenti. Walaupun dia tengah berbunga, walaupun sudah ada putih, walaupun sebesar telur itik, kita siram ini, dia akan tetap keluar bunga. Sebab dosnya kita dah agak pokok ni sesuai dosnya berapa. Tapi kalau kita tak tahu dos, jangan main-main. Silap-silap bukan berbunga berbuah. Dalam masa 10 hari, pokok akan menjadi kuning, daun luruh, batang akan merekah dan mengeluarkan dia punya getah, akhirnya mati. Itu dos. Kita kena mahir dos dia. Besar macam ni, kenapa? Gini kenapa? Jangan main-main. Sebab itu hati-hati gini. Dia boleh bunuh sebenarnya. Macam kita lah, kita tak tahu budak kita bagi 5 biji Panadol terus. Lingkup. Lingkup terus ya. Itu macam ni juga. Sebab itu kenapa saya baca curahkan sepokok. Sepokok. Kalau pokok tu besar pemeluk, letak 4 liter. 4 liter sama je. Bukan kita lepas 4 dos 1 liter kita curah. Naas. Dia jadi racun, pembunuh. Tapi kita 4 liter tapi dos yang sama. Curah kecairan yang sama. Bukan ikut ni kita dosnya 1 tapi benarnya 1 liter. Jangan. Ini tak perlu bancung ni. Tak perlu. Ini tak perlu bancung. Goncang-goncang kita siram. Kalau pokok sebesar pemeluk macam ni, 4 liter pusing habiskan. Jangan pula 1 liter saja tapi 4 dos terus. Jangan. Terbakar dia. Contoh. Baik. Memplam, durian. Kalau kita nak bagi dia berbuah, tolong ya, bagi dia rehat sementara dulu. Bagi pulihkan dia stamina dulu, suburkan dulu, cek dia punya kesihatan dulu. Kalau dah okey, boleh disiram. Bukan tak jadi, kalau disiram jadi, tapi apa akan berlaku pada mangga bila keadaan itu dia tak rehat langsung dia berbunga. Kesian. Kita manusia tak rasa, tapi pokok tu mungkin dia tahu. Penat. Macam orang jugalah bersalin ya. Setiap tahun bersalin. Dia tak nak rehat lah. Nak jaga malam tak tidur lagi. Jaga menyusukan anak, tukar lampin, mendodoi, nyulai ni semua. Tak tidur, esok ada lagi. Dia tak rehat. Akhirnya kesihatan si ibu tadi tak berapa baik. Tak berapa kuat. Lama-lama dia hilang imun dia. Sebab macam tu. Pokok sebenarnya pun macam itu. Kita harus ada perasaan rehat sementara sebulan, sebulan setengah. Kita bagi baju organik, cantik-cantik, bukan kimia. Kita rawat dia macam mana, tak ada musuh apa. Okey, rasa okey, baru kita siram. Barulah keluar bunga sehat, pokok mampu nak keluarkan dan membesarkan buah. Faham ya? Sebab itu kadang-kadang kita tengok. Dulu saya mula tanam rambutan besar-besar, tebal isi, tapi sekarang kenapa kecil? Tahu dah apa sebab? Sebab bila kita tanam mula-mula, dalam tanah tu mengandungi banyak nutrien.
termasuk nutrien yang asal, kemudian kita tambah lagi nutrien yang kita bagi. Tapi bila semusim, dah 2 musim, dah buah 3 kali, nutrien tu akan kosong. Jadi kita terpaksa tambah nutrien sebab ada berlaku kemiskinan tanah. Tapi kalau kita jaga, selepas kita rawat dah tua, kita tabur pruning, kita tabur baja cukup, baja organik, baja ini kita tabur gemuk lagi, kita berbuah. Lepas berbuah pula kita tambah lagi makanannya, dia tebal, dia besar. Itu berkenaan dengan pokok. Bukan tak boleh, tapi rawatlah. Masa buah tu bagi nutrien supaya dia mampu nak besarkan buah. Kalau tidak, macam nak buah jadi besar tebal? Tak mungkin kan? Okey, itu berkenaan dengan hormon. Okey, ada soalan, tanya dulu. Kenapa kita pula guna lari kepada dua benda ni yang jadi pertikaian? Kadang-kadang orang tak faham ya, tapi saya bukanlah pakar, tidak. Kebetulan pula saya suka mengkaji kenapa begini. Jadi kita share lah benda ni, ilmu ni ya, untuk tuan-tuan supaya tak bertelagah. Sebab dia membandingkan dengan satu baja produk, bila setahun pokok sawit rosak. Lepas tu dia anggap saya punya baja ni pun dia kata sama jugalah macam ni. Gini. Saya kata, tuan guna baja ni untuk sawit tuan. Tuan tahu tak kandungan NPK tuan yang beli? Dia pun tak tahu. Kalau tak tahu, sebab tu kalau kena beli baja, nak guna baja, kita mesti tahu NPK. Tak tahu NPK tu yang jadi rosak, makin rosak. Mula-mula kita letak memang okey, tapi dah 6 bulan ke atas ni mula kucuk-kucuk. Sebab apa? Sebab NPK dalam baja dia tak tahu. Okey, sekarang kita alih kepada baja buah. Kita nak buat perbandingan baja buah dengan baja bunga. Kenapa? Padahal benarnya sama. Baja bunga NPK-nya 10, 12 dan 36. Baja buah NPK juga sama unsur dia, tapi 18, 21. Dalamnya sama juga, plus hormon plus trace elemen ni pun sama. Tapi kenapa ada baja buah? Baja bunga boleh tak digunakan? Boleh. Pokok buah pun boleh, pokok bunga pun boleh, dua boleh. Tapi harus ingat. Dah ingat ya, saya cerita bab buah dulu. Bab buah, bila kita pokok berbuah, nak besarkan buah, kita tak nak buah kecil, buah tipis, buah tak berat. Contoh sawit ke, pisang ke, dia nak padu berat. Jadi bila berat, confirm pokok mestilah gemuk, subur. Daun cukup, apa cukup, pokok akan menghasilkan buah yang cantik, subur dan sebagainya. Faham ya? Sebab itu NPK-nya kita tak letak jauh-jauh. 18 dan 21. 18 gemuk, 21 buah. Padahal baja subur, tak ni tengok NPK-nya ni ialah 20. Beza 2, turun 2 saja. Tapi buahnya dengan 20, dia seragam pertumbuhan. Tapi ini beza letaklah jauh, tapi tetap menang buah. Jadi subur, buah pun besar. Tak ada masalah, dia akan terencat. Tetap subur, tetap buah mantap. Sebab makanan dan makanan di nutrien baja tadi itu dah cukup, kemudian penyuburnya pun sudah ada. Okey, sudah ada. Jadi tak mungkin pokok buah tak subur akan buah jadi besar, akan berat, sebab proses pewarnakan berlaku. Sebab itu kalau kita baca macam mana petani-petani padi menghadapi masalah, bila dia kata menuai nampaknya penuh 1 lori, tapi kenapa ringan? Dia tak tengok kenapa dia punya ringan, padahal penuh, rasa penuh. Sebab padi itu dah rosak dia punya daun. Proses makanan melalui daun rosak, jadi padi itu membesar tanpa makanan cukup. Daun penting untuk membina nutrien melalui fotosintesis. Tapi bila dah keluar buah, pokok rosak sebab karah daun, reput daun, bintik perang. Prosesnya gagal. Jadi tak boleh berlaku proses makanan 100%. Nampak? Jadi ini sebenarnya penting. Okey. Baik, ini pokok nak gemuk, nak kuat, nak besar, buah pun okey. Tapi bunga ni kenapa jauh beza? 10, 12, 36. Nampak ya? Baik. Pokok bunga, mula-mula kita hidupkan dia perlulah cepat besar. Jadi subur kita main peranan. Dah subur, waktu dia sampai sama ada orkid atau bunga kertas dan sebagainya yang berbunga. Kalau tak berbunga, kita terus pakai ini. Kalau berbunga, kita jangan pakai ini. Okey, kenapa 36, 12, 10? Sebab, okey,
Bila orkid dah besar, dah perlu tu, kita hanya guna untuk keluarkan bunga saja. Kita tak perlu dia nak gemuk macam mana pun. Kalau gemuk, pokok gemuk, buah besar. Buah besar pula. Tangkai bunga besar. Jadi bunga jadi besar. Nampak ya? Baik, ni. Dan pokok bunga kertas pula, bila dah sampai waktunya kita suruh dia berbunga, dia akan berbunga. Walaupun tak ada daun, tak kira. Dia tak perlu subur, tak perlu apa. Yang penting banyak bunga, daun tak ada pun tak apa. Jadi prosesnya nak membesarkan buah tak ada. Yang penting keluar bunga. Kalau dah keluar buah, kita terus bagi buah saja. Kalau kita terasa agak buah terlalu banyak sangat kini, kita boleh bantu ini. Sekali-sekali tembak yang subur. Faham ya? Wow, Alhamdulillah. Macam mana je. Kesian dia tak mampu nak subur. Kita bagi subur sekali-sekali. Ini bunga macam tu juga. Contoh bunga kertas, bunga saja belaka bunga. Okey macam tu, bunga belaka. Tiba-tiba tengok, kita bagilah dia kuat sikit, agak hijau sikit. Lepas dia berbunga, dah spray 2-3 kali, 4 kali, sekali-sekali kita selang ini untuk kekuatan kesuburan dia sikit. Jadi pokok tu sentiasa agak ada kekuatan batang dia, tangkai dia, akar dia sebab ada baja subur. Jadi bunga tu takkan terjejas sebab suburnya masih ada. Selang-seli tapi sekali-sekali yang ini tetap okey. Itulah cara penggunaan.